Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tugasan 3 GWCP 1042, iaitu persembahan kumpulan bersama dengan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, iaitu Nur Auni Batrisya binti Zulkarnain, Suziana binti Muhammad dan Farah Nur Aisyah binti Muhammad Nazri dari unit PSB 1 PPISMP. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pengenalan keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Keutuhan wacana adalah perkara yang sangat penting dalam menentukan suatu wacana itu sama ada ia cemerlang atau tidak. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. Secara amnya, wacana ialah penulisan seperti artikel, dialog, buku ataupun cerpen yang mempunyai bentuk yang lengkap dan berurutan. Konsep wacana pula berkait rapat dengan penggunaan bahasa yang tersusun, berstruktur dan bertujuan. Wacana juga satu unit bahasa yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, bab, cerita, buku, siri buku, dialog dan sebagainya. Wacana mempunyai permulaan dan pengakhiran yang jelas. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan bermaksud penggunaan ayat yang jelas dan teratur serta mudah difahami. Tanpa kejelasan, pembaca tidak akan dapat memahami mesej atau kesan penuh sesuatu artikel. Penulisan akademik yang baik perlu mempunyai urutan yang lancar dalam menyampaikan idea supaya dapat mengekalkan kohesi dan koherennya. Yang pertama ialah keutuhan wacana. Keutuhan wacana ini terbahagi kepada 4, iaitu keutuhan semantik, keutuhan fonologi, keutuhan leksikal serta keutuhan gramatikal. Saya akan menerangkan setiap keutuhan wacana ini. Keutuhan semantik. Terdapat 2 jenis keutuhan wacana dari segi semantik. Antaranya ialah hubungan antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik, serta hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana yang melibatkan hubungan antara klausa atau ayat sahaja. Terdapat 2 hubungan keutuhan semantik yang saya dapat daripada hasil kajian artikel yang saya pilih. Yang pertama ialah hubungan sebab dan hasil. Contohnya, ayat di dalam petikan yang saya telah paparkan ini ialah: kajian ini melihat pada kepimpinan untuk mengurangkan jurang pencapaian di antara subkumpulan pelajar dalam sistem sekolah awam untuk meningkatkan pencapaian akademik menggunakan teori pembelajaran Karl Popper untuk penambahbaikan sekolah. Ayat itu tadi merupakan sebab, dan ayat seterusnya ialah: hasil kajian menunjukkan perbezaan pencapaian pelajar adalah berkorelansi dengan perbezaan kepimpinan di setiap sekolah. Dan ayat ini pula merupakan hasil. Hubungan keutuhan semantik yang seterusnya pula ialah hubungan latar dan kesimpulan. Contoh ayat ialah: teori ini menyokong gagasan menggunakan kerohanian kritikal, yakni konteks kerohanian yang didasarkan pada tujuan dalam memimpin sekolah mencapai kejayaan akademik di antara semua populasi murid. Ayat itu tadi merupakan latar. Ayat seterusnya pula ialah: oleh itu, meneruskan amalan kepimpinan interaksional yang digariskan dalam kajian ini dapat lebih memberi kesan dalam menyokong murid yang terpinggir dari segi akademik jika digabungkan dengan kreativiti performatif dan amalan tindakan transformatif. Ayat ini pula merupakan kesimpulan. Keutuhan wacana yang seterusnya ialah fonologi. Hubungan dari aspek keutuhan fonologi dapat dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Hal ini dapat menimbulkan hubungan semantik yang berbeza antara bahagian-bahagian wacana.
Dalam wacana tulisan terdapat unsur-unsur paralinguistik, iaitu alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana, iaitu tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Terdapat dua contoh keutuhan fonologi yang saya dapat di dalam artikel yang saya kaji, iaitu yang pertama, bagaimanakah guru besar sekolah rendah menggambarkan amalan kepimpinan bagi menyokong murid yang terpinggir dari segi akademik? Ayat ini adalah ayat tanya kerana ayat ini diucapkan dengan intonasi suara yang meninggi. Contoh kedua ialah guru besar telah menyatakan bahawa mereka menggunakan perkongsian keluarga dan komuniti dalam memupuk pencapaian akademik dan menentukan visi dan misi sekolah. Ayat ini pula merupakan ayat penyata kerana ayat ini diucapkan menggunakan intonasi suara yang mendatar. Keutuhan leksikal. Apa itu keutuhan leksikal? Keutuhan leksikal dapat dilihat melalui kewujudan pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Selain itu, hubungan leksikal dalam sesuatu wacana tercapai melalui penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Hubungan yang diperkatakan di sini berdasarkan pengulangan perkataan yang sama, antonim, hiponim, kolokasi sinonim, unsur bersambut serta pembuka dan penutup kata. Terdapat dua contoh keutuhan leksikal yang saya dapat melalui hasil kajian daripada artikel yang saya pilih. Yang pertama, iaitu pengulangan kata yang sama. Kita dapat lihat pengulangan kata kepimpinan di dalam petikan yang saya paparkan ini. Contoh yang kedua pula ialah dari segi pembuka dan penutup kata. Jika kita dapat lihat daripada petikan ini, pembuka kata iaitu pertama dan penutup kata iaitu akhir sekali. Akhir sekali iaitu keutuhan gramatikal. Wacana berkualiti mesti memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis. Antara keutuhan gramatikal adalah seperti penanda rujukan. Penanda rujukan ialah kata yang boleh menggantikan sesuatu. Jika kita dapat lihat dalam petikan yang telah dipaparkan, penggunaan perkataan mereka telah digunakan bagi merujuk kepada pihak sekolah. Selain itu, keutuhan gramatikal dari segi penanda penghubung. Penanda penghubung iaitu penghubung tambahan. Ia bertujuan bagi menghubungkan di antara ayat dengan ayat yang lain atau perenggan dengan perenggan yang lain. Bukan itu sahaja, ia juga digunakan bagi mengembangkan idea. Di dalam petikan yang telah dipaparkan ini, kita dapat lihat ayat ini telah menggunakan kata hubung supaya untuk menggabungkan ayat dengan ayat yang lain. Hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep kejelasan. Kejelasan dalam penulisan bermaksud penggunaan ayat yang pendek atau ringkas, mudah dibaca, mudah difahami dan tidak kabur. Menurut Griffiths et al. 2013, kejelasan dalam penulisan mencerminkan kejelasan dalam pemikiran. Bahasa adalah kunci untuk menyalurkan pengetahuan dan memberi impak kepada bidang tersebut. Walaupun ada hasil penemuan, tetapi kualiti bahasa yang tidak konvensional, termasuk kesilapan dalam tata bahasa, ejaan, penggunaan bahasa boleh menjadikan artikel itu tidak boleh diterima untuk diterbitkan. Kejelasan dalam penulisan mempunyai elemen kohesi dan koheren. Istilah kohesi dan koheren berkait rapat dengan kepentingan penggunaan bahasa dalam analisis teks atau wacana. Kohesi dan koheren mempunyai peranan penting dalam tafsiran maklumat yang hendak disampaikan dan perbincangan makna dalam wacana. Penulisan akademik yang baik memerlukan gabungan yang sempurna antara ikatan kohesi dan ciri koheren dalam teks. Koherensi merupakan hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Menurut Euler, 2008,
Kohesi ialah ikatan dan berkaitan yang wujud dalam teks. Kohesi ialah sebahagian daripada sistem bahasa, iaitu sejenis hubungan dalam ayat daripada item dengan sama ada item sebelumnya atau yang berikut dalam teks. Kohesi juga merupakan organisasi sintaktik, iaitu cara ayat-ayat disusun dengan padu dan padat bagi menghasilkan wacana yang baik. Di sini terdapat beberapa ciri penulisan kohesi. Yang pertama ialah pelbagai struktur ayat. Yang kedua ialah menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga ialah perenggan dibina dengan baik. Yang keempat ialah penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang kelima ialah peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian adalah tepat. Kohesi dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal mempunyai 4 cabang utama. Yang pertama ialah kohesi gramatikal penggantian. Kohesi gramatikal penggantian ialah perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama, terdiri daripada frasa nama, frasa kerja atau klausa. Contoh yang terdapat dalam slide ialah guru besar ditukarkan kepada mereka. Yang kedua pula ialah kohesi gramatikal pengguguran. Kohesi gramatikal pengguguran melibatkan pengguguran atau penghilangan item secara keseluruhan perkataan atau ayat. Contoh dalam artikel ialah reformasi pendidikan adalah diperdebatkan dan diluluskan di peringkat persekutuan dan negeri. Ayat berkenaan ditukar kepada ia. Yang ketiga ialah kohesi gramatikal penghubung. Kohesi gramatikal penghubung ialah perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat dengan maklumat yang lain dalam wacana. Contoh dalam artikel ialah penggunaan kata dan untuk menghubungkan satu ayat kepada satu ayat yang lain. Yang keempat ialah kohesi gramatikal rujukan. Kohesi gramatikal rujukan dikaitkan dengan penggunaan kata atau kelompok kata untuk menunjukkan satu gramatikal orang lain. Contoh dalam artikel ialah penggunaan kata ini untuk menunjukkan sesuatu kajian. Yang seterusnya ialah kohesi leksikal. Kohesi leksikal dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama ialah kohesi leksikal retirasi. Kohesi leksikal retirasi ialah penyataan semula berlaku melalui 3 cara, iaitu penggunaan kata yang sama atau yang hampir sama, penggunaan kata sinonim, toponim dan penggunaan kata superordinat. Yang kedua ialah kohesi leksikal kolokasi. Kohesi leksikal kolokasi dipecahkan kepada dua, iaitu perkaitan makna unsur-unsur leksikal yang kerap hadir bersama-sama atau mempunyai rujukan umum yang sama atau berlawanan. Contoh dalam artikel ialah murid dan sekolah. Dan contoh yang kedua ialah pengkaji dan kajian. Seterusnya ialah koheren. Koheren ialah kesinambungan idea yang terdapat dalam sesuatu wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Koheren juga adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Mulyana 2005. 4 cara untuk mencapai koheren. Yang pertama ialah mengulang kata nama utama. Yang kedua ialah menggunakan kata ganti nama. Yang ketiga ialah menggunakan isyarat peralihan untuk menghubungkan idea. Yang keempat ialah menyusun idea mengikut susunan logik. Contoh ayat koheren dalam artikel seperti yang di-highlightkan. Ayat tersebut mempunyai contoh-contoh dan huraian yang lengkap. Perbezaan antara koheren dan kohesi. Koheren dalam esei bermaksud keseluruhan fahaman yang kita tulis, manakala kohesi perlu merujuk kepada sejauh mana ayat atau bahagian yang berlainan dalam satu ayat disambungkan supaya aliran idea mudah diikuti. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang penulisan rujukan. Penulisan rujukan adalah kaedah sistematik dalam penulisan akademik. Ia bertujuan untuk memberi perakuan kepada sumber penulisan. Penulis bertanggungjawab untuk mengiktiraf idea atau konsep asal yang digunakan untuk menulis kertas penyelidikan, artikel, tugasan dan lain-lain. Penulis juga perlu mempunyai sifat yang jujur, amanah, hormat, adil dan rasa tanggungjawab integriti akademik. Gaya penulisan rujukan perlu mengikut gaya American Psychological Association (APA). Penulis juga perlu memahami prinsip umum, sumber rujukan dengan betul dan nilai asas penulisan akademik serta batas plagiarisme. Terdapat dua kaedah penulisan rujukan yang terdiri daripada in-text citation, iaitu petikan dalam teks, dan senarai sumber rujukan di hujung teks. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang petikan dalam teks terlebih dahulu.
Terdapat dua faktor petikan dalam teks mengikut struktur ayat yang disesuaikan oleh penulis, iaitu format kurungan dan naratif. Petikan kurungan adalah nama pengarang dan tarikh penerbitan dipaparkan dalam kurungan, manakala petikan naratif, nama pengarang dimasukkan ke dalam teks sebagai sebahagian daripada ayat dan tahun berikutnya dalam kurungan. Di sini saya sertakan contoh kaedah penulisan rujukan dalam artikel yang dikaji berdasarkan petikan kurungan dan petikan naratif. Kaedah penulisan rujukan yang seterusnya iaitu senarai sumber rujukan di hujung teks pula ialah penulis perlu menyenaraikan setiap sumber yang diambil sekali lagi di hujung teks, iaitu dalam bahagian senarai rujukan atau istilah lain iaitu bibliografi. Pembaca dapat mengenal pasti jenis sumber rujukan melalui susunan elemen rujukan dan tanda baca seperti huruf condong, kerana semua rujukan dicampur aduk mengikut susunan nama pengarang yang disusun secara menaik, iaitu dari A ke Z. Penulis perlu mengetahui cara untuk menulis nama penulis kerana terdapat kaedah penulisan berbeza mengikut pangkat atau nama keluarga berbilang bangsa dan negara. Di sini saya sertakan juga contoh kaedah penulisan rujukan iaitu senarai sumber rujukan di hujung teks yang diambil dalam artikel yang dikaji. Terdapat dua jenis sumber rujukan yang terdapat dalam artikel yang dikaji, iaitu buku dan jurnal. Dalam kategori buku, terdapat buku yang diterbitkan sendiri oleh penulis. Buku juga berada dalam kategori suntingan, iaitu sama ada dari buku terbitan individu atau organisasi. Jurnal pula, ia dikategorikan sebagai terbitan berkala. Selari dengan teknologi digital, setiap dokumen ini terdapat dokumen atas talian sebagai penambahbaikan selain dokumen bercetak. Sertakan sekali lagi contoh sumber rujukan daripada buku dan jurnal yang telah saya highlightkan mengikut warna dalam artikel yang dikaji. Sebagai rumusan bagi pembentangan kita pada hari ini, dapat dilihat bahawa keutuhan wacana merupakan satu aspek yang amat penting dalam penulisan akademik. Wacana dapat menentukan keutuhan sesuatu ayat, manakala kejelasan dalam penulisan pula dapat memberi impak yang besar dalam diri pembaca jika penulis dapat mengaplikasikan konsep kejelasan dengan baik. Oleh itu, dengan mengkaji keutuhan wacana dalam sesebuah artikel ilmiah, kita dapat menentukan sama ada sesuatu teks itu adalah sebuah wacana atau hanya sekadar ayat biasa yang tidak teratur dan tidak sistematik.